Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana hanya orang yang beriman yang boleh mendirikan masjid. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai siapakah golongan yang layak untuk mendirikan masjid. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah shahidin 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Ayat 17. "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah." Orang musyrik, memang orang kafir, orang musyrik, mereka tak akan membina masjid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menafikan hak orang musyrik, orang kafir untuk membina masjid. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah. Kalau kita tengok masjid-masjid yang dibina di negara kafir, yakni negara yang musuh Islam, Israel, Yahudi. Orang Yahudi pun di atas bumi Palestin mereka membina masjid. Mereka ada masjid, tapi mereka kadang-kadang kita tengok niat mereka. Apakah niat sebenar mereka untuk mendirikan masjid? Kecuali kalau orang betul, orang Islam yang mendirikan masjid tanpa sebarang pertolongan daripada kerajaan Yahudi. Kalau korang tengok di Palestin, kerajaan Yahudi buat masjid banyak. Dia nak ambil hati umat Islam. Tapi kita tahu kalau masjid ini dibina atas dasar mengelirukan orang Islam, itu bukan masjid yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Di Rusia, hatta orang Islam kita kadang-kadang terpedaya, dia kata Rusia ni negara hebat. Bukan susah orang kafir nak bina masjid untuk mengelirukan umat Islam. Boleh membina masjid, boleh habiskan berjuta-juta wang, bukan kerana Allah, tapi kerana ada kepentingan lain. Sebab tu negara orang kafir, hatta Amerika Syarikat pun, orang Kristian pun boleh mendirikan masjid untuk satu kepentingan, bukan kerana Allah. Minta maaf, di negara kita Malaysia, betapa banyak masjid yang dibina menghabiskan duit rakyat berjuta-juta, dan masjid ini kadang-kala boleh muat 5,000 orang. Kita, Allah Subhanahu wa taala bila datang ujian pandemik ini dan permainan Covid, kita telah melihat bahawasanya kebanyakan masjid-masjid ini rupanya bukan dibina kerana Allah, tapi dibina atas kepentingan tertentu. Mungkin nak ambil hati seorang pemerintah, nak ambil hati ketua pemerintah negeri, bukan kerana Allah. Walaupun mereka telah habiskan berjuta-juta duit, akhirnya masjid yang sepatutnya kapasiti dia muat untuk 5,000 yang boleh datang 40 orang sahaja. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Quran, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah shahidin 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum." Segala amalan orang kafir, khususnya negara kafir, negara Rusia negara kafir, tuan. Amerika Syarikat negara kafir. Eropah. Tapi kalau di Eropah memang tidak ada sebarang bantuan daripada kerajaan negara Eropah untuk bina masjid untuk mana-mana komuniti Islam di Eropah. Semua masjid yang kita tengok di Eropah kebanyakannya adalah usaha komuniti orang Islam yang ada di negara tersebut. Kalau macam saya pernah pergi Sweden, saya tengok mereka, orang Islam di Sweden, mereka kumpulkan duit, pergi kepada box gereja, mereka beli gereja, kemudian mereka modify, mereka ubah suat, mereka buat jadikan dia masjid. Kebanyakan gitulah di Eropah. Sebab Eropah tak akan bantu orang Islam, tak akan. Amerika Syarikat pun sama. Jarang kita dengar Amerika Syarikat akan menyalurkan duit kepada komuniti orang Islam yang duduk di New York ataupun Washington. Ni semua usaha umat Islam sendiri. Dan antara orang paling awal membina masjid untuk umat Islam adalah seorang nama dia Malcolm X. Pernah dengar? Malcolm X, dia orang hitam. Dia seorang orang hitam yang dulu seorang penjenayah, anak muda, kemudian dia masuk penjara. Dalam penjara dia belajar Quran dan hadis, keluar jadi orang yang paling lantang kerana dia faham prinsip Islam. Dan Malcolm X antara orang hitam paling awal yang menyokong umat Islam untuk membina masjid di Amerika Syarikat. Tapi kenapa Rusia, sengaja kerajaan Rusia membina masjid untuk umat Islam?
kerana mereka ada kepentingan. Dia tahu orang Islam ni mudah ditipu. Minta maaf, kita ni mudah ditipu. Dah bina masjid, habiskan berjuta-juta duit, tiba-tiba kita ingat, oh, Putin, apa nama dia, Vladimir Putin, Amirul Mukminin, nak jadikan dia ketua. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita mudah terpedaya. Rasulullah SAW di zaman baginda, ada orang munafik membina masjid. Masjid dipanggil masjid dirar. Orang munafik. Allah Subhanahu wa taala bongkarkan kejahatan orang munafik yang nak bina masjid. Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam surah At-Taubah, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Allah Subhanahu wa taala kata, mereka yang telah membinakan masjid dirar, masjid untuk mudarat orang Islam, wa kufra, kufur. Orang yang membina masjid di kota Madinah, orang munafik, bila mereka mendirikan masjid cantik, Allah Subhanahu wa taala kata ni masjid kufur. Tujuan utama, wa tafriqan bainal mu'minin. Subhanallah, orang munafik ni sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada satu tujuan, pecah belah orang Islam. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, orang bila nak bina masjid ni, cuba tanya diri sendiri, aku ni mendiri masjid atas dasar apa? Adakah untuk dasar aku ambil dan kumpulkan dana, ambil daripada orang 5,000, 1,000 masuk poket, 4,000 buat masjid? Tak apa, ada orang juga buat gitu, menumpang. Adakah tujuan aku untuk menipu ataupun ambil hati masyarakat supaya masyarakat sokong parti aku? Betapa banyak orang kononnya parti yang menyokong Islam membina dua masjid. Masjid ni masjid kerajaan, masjid sebelah dia kata sebab tak setuju dengan masjid kerajaan. Akhirnya masjid mereka pun, akhirnya mereka juga menjadi kerajaan. Wala haula wala quwwata illa billah. Jangan kita buat masjid kerana kepentingan hawa nafsu ataupun kepentingan politik ataupun kepentingan duit. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, masjid yang dibina di zaman munafiqin, di zaman Rasulullah, Allah kata wa tafriqan bainal mu'minin, kemudian wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah. Irsadan liman haraba Allah wa rasulah. Orang yang ada niat nak melawan Allah dan Rasul, masjid inilah menjadi pusat dan markas. Allahu akbar. Tengok, maksudnya ada tak masjid, ada ke tidak masjid yang dibina atas dasar pusat melawan Allah dan Rasul? Ada. Bila? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan berlagak. Jangan kita ingat aku buat masjid kerana Allah. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu niat. Sekarang ni kita tengok kita umat Islam di akhir zaman mencari tempat kecil madrasah yang insya-Allah kita tak nak cakap pun madrasah kat mana. Kadang-kadang kita cari tempat kecil, surau atas. Saya ingat suatu ketika di masa berlaku PKP yang membodohkan kita, PKP 2, kita cari tempat nak sembahyang Jumaat kerana semua masjid tutup kerana Covid. Akhirnya Covid sekarang ni, kalau awak dengan kontak rapat, cuba tengok sekarang, kalau awak jumpa orang yang ada Covid positif, awak kontak rapat, dia tak panggil kontak rapat, dia panggil social contact sekarang. Tak perlu kuarantin, tak perlu buat test. Maksudnya Covid dulu yang awak kata mengancam nyawa, mana dia? Tengok tuan-tuan betapa kita ditipu. Tujuan utama, tutup masjid, matikan salat. Saya ingat dengan kawan-kawan kita pergi cari surau kecil atas kedai makan mamak. Merayu seorang tukang masak mamak, boleh tak buka surau kejap, kami nak salat Jumaat. Sebab kita tahu Covid ni hanya influenza biasa. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya umat Islam berkumpul mendirikan salat di tempat terkecil. Sebab tu kalau orang menimbulkan isu, boleh ke kita buat salat di rumah, kita buat tempat kecil? Ada hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Sunan Abi Dawud. Tengok. Nah, subhanallah. Kita tengok Sunan Abi Dawud, hadis Aisyah radhiyallahu anha.
Kalau orang nak cari hadis 455 jilid pertama, hadis Aisyah qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi ad-dur wa an tunadhafa wa tutayyab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh umat dia membina masjid masing-masing di rumah dan bersihkan ruangan solat yang kita buat, bersihkan, an tunadhaf, biar bersih, dan tutayyab, dan diwangikan. Maksudnya kita boleh mewujudkan ruang salat di rumah masing-masing dan kita boleh jumpa orang untuk salat, khususnya di zaman ini, di zaman di mana masjid hanya menjadi untuk orang tertentu. Dan sebenarnya kita di Malaysia ni, kita menuju ke arah masjid akan menjadi tempat yang paling susah untuk masuk. Demi Allah tuan-tuan, sekarang ni masjid antara tempat paling susah umat Islam nak masuk. Dan kita sebenarnya menuju ke arah rancangan Cina yang Cina buat kepada umat Islam Uyghur tahun 2016. Mula-mula orang Islam yang masuk masjid akan ditangkap dan akan diletakkan dalam penjara besar. Tapi insyaAllah kita di Malaysia harap-harap tak jadi macam tu. Di Cina 2016, siapa yang pergi masjid akan ditangkap. Siapa yang simpan janggut akan ditangkap. Maka umat Islam jadi takut. Umat Islam di Turkmenistan ataupun Uyghur Timur Cina, dan masjid makin lama makin kosong, sehingga di awal tahun 2019 tidak ada masjid langsung yang mendirikan salat. Dan masjid semua menjadi muzium. Tengok masjid kita di Putrajaya, siapa yang masuk sekarang? Pelancong luar, tapi sekarang tak ada pelancong. Adalah orang-orang luar kadang-kadang yang pakai baju tutup aurat, lebih ramai daripada jemaah yang masuk salat. Tapi ini perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Jangan kita bangga kononnya kita membina masjid besar-besar. Tengok orang musyrikin dulu. Tengok Allah kata apa dalam surah At-Taubah. Kita sambung ayat 18 dan 19. Allah kata apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله. Siapakah mereka yang makmur masjid Allah? Tengok ciri-ciri dia. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله wal yaumil akhir. Ciri-ciri golongan yang mendirikan masjid Allah yang betul, yang ikhlas, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, hari akhirat. Maksudnya dia tahu dia akan mati, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu aku akan dihisab, aku akan berhadapan dengan soal malaikat dalam kubur, dan aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang betul-betul dia nak menghidupkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah. Wa aqamas salah. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Ketiga, dirikan salat. Apakah fungsi masjid kalau salat tidak didirikan? Ataupun apakah fungsi masjid yang kita habis juta-juta tapi yang masuk hanya 40 orang? Apa fungsi dia? Ataupun hanya orang yang dapat 3 dos baru masuk masjid, kejap lagi 4 dos. Adakah kita nak cucuk umat Islam sampai mereka mati kerana ambil vaksin yang tidak memberikan sebarang manfaat, bahkan boleh mudarat? Terbukti mudarat. Semua orang sekarang baru ni dah angka meningkat, sedangkan dikatakan Malaysia 97% telah divaksin. Tapi kenapa orang masih sakit kalau betul lah vaksin tu bagi manfaat? Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Tengok yang kelima, walam yakhsha illallah. Allahu akbar. Walam yakhsha illallah, hanya takut kepada Allah. Bagaimana kita nak cari 5 ciri ini di zaman kita? 5 ciri-ciri orang yang benar-benar akan mendirikan salat. Senang ke susah nak jumpa? Susah. Sekarang ni kita nak cari orang yang betul-betul nak salat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana AJK ataupun kerana pengurusi masjid. Dan orang pengurusi masjid yang mengikat umat Islam, mana-mana jabatan agama yang mengikat umat Islam mendirikan salat, mereka akan dipersoal depan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dipersoal banyak.
Atas alasan apa kamu sekat umat Islam? Dan sampai bila kamu nak buat salat jarak? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. InsyaAllah mereka inilah yang dapat hidayah. Orang musyrikin dulu, orang musyrikin, orang kafir, yakni orang Arab, mereka jaga Al-Kaabah, mereka jaga Baitullah Al-Haram, mereka jaga. Tengok Allah kata apa dalam surah Taubah ayat 19. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah kata kepada orang Arab musyrikin, sebab bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh orang Arab supaya beriman kepada Allah, ada api neraka, ada syurga, masuklah Islam, ikutilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila suruh orang Arab ikutilah aku nabi, aku rasul, tapi orang Arab bangga. Orang musyrikin, engkau ni siapa Muhammad? Pengikut engkau? Orang lemah, orang daif. Kita yang menjaga Masjidil Haram, kita yang makmurkan, kita menjaga. Orang Arab haji yang datang nak minum, nak buat tawaf telanjang bogel ni, kami yang jaga. Tengok. Tuan-tuan faham tak? Faham? Ke tak faham? Maksudnya di zaman orang Arab jahiliyah, mereka bangga dengan kerja jaga Kaabah. Mereka bangga kononnya semua jemaah haji Arab yang datang daripada setiap pelosok di semenanjung Arab, kami yang bagi makan minum. Allah Subhanahu wa taala kata, kamu ingat kamu ni boleh melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nampak tak? Tuan-tuan rahmati Allah, sebarang amalan, sebarang, ingat apa saya kata, sebarang amalan ibadah kalau kita lakukan dalam bentuk menyalahi bentuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak akan terima. Buatlah apa awak nak, banggalah. Kami bina masjid 100 juta. Kamu ni duduk masjid awak harga berapa? Sewa RM500. Jangan gitu. Isu dia bukan duit. Isu dia bukan awak besar ke, awak ada gelaran datuk, awak ni pemerintah. Isu dia Allah dan Rasul. Di situ awak kena pegang. Bukan isu ni mufti ke. Tuan-tuan rahmati Allah, orang Arab jahiliyah bangga dengan kemewahan. Mereka bangga. Allah Subhanahu wa taala tegur, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah. Tak sama. Orang Arab Quraisy akan menyediakan air minuman untuk jemaah. Siqayah, aja'altum siqayatal hajj, makanan ramai orang Arab akan sediakan. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dengar hadis ni. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang Arab yang sangat gelima. Saya nak ingat nama seorang Arab yang gelima, ya Rabb. Nah, nama dia Ibnu Jad'an. Adik-adik ingat Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ni antara orang yang sangat kaya. Kaya sangat. Kalau katakan ada kabilah Arab yang mereka ada masalah kebuluran dan sakit lapar, kalau kabilah ni ada kesusahan, mereka akan singgah di tempat Ibnu Jad'an. Hadis Aisyah, hadis ini rawahu Imam Muslim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin, fahal dhaka nafi'uh? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mu'minin tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an glamour, kana yasilu ar-rahim, dia baik, silaturahim, jaga saudara, tak pernah tinggal. Wa yut'imul miskin, kalau orang miskin datang dia bagi makan. Kadang-kadang dia ada gedung, kita panggil gedung tau, gedung makan, dia buka gedung makan. Bila orang Arab lapar masuk, dia kata makanlah sampai kenyang. Baik ke tak baik? Baik ke tak baik?
Baik. Fahal dzaka nafi'uh? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, adakah amalan dia ni silaturahim, pemurah hati, bagi orang miskin makan, adakah perkara ini akan memanfaatkan dia di hari akhirat? Apa tak, kita tengok sekali jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal la yanfa'u. Kalau kita, oh bagus dia ni bagi orang makan ni, oh mu ni siapa nak tanya dengan dia? Kalau kita lah, kaya ni minta banyak, tuan kita nampak, kita selalu nampak duit, nampak gelaran, nampak pangkat. Tuan rahmati Allah, semua ni tak berguna. Aisyah radhiyallahu anha kata, fahal dzaka nafi'uh? Adakah perkara ini bagi manfaat? Faqala alaihi salatu wassalam, la yanfa'u. Tak berguna. Ya Allah. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin. Kerana dia tak pernah mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak beriman kepada Allah. Dia tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah, dia seorang musyrik. Maksud saya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala amalan Arab jahiliyah apabila mereka tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka berbangga dengan kedudukan mereka sebagai Ummaru Al-Masjidil Haram. Kita tengok sekarang di Saudi, contoh, minta maaf, kita ingat Saudi ni menjaga Masjidil Haram kerana Allah, wallahu a'lam. Tapi bila kita tengok, kalau kita kaji berapa pulangan kerajaan Arab Saudi daripada dulu, mereka terjejas. Pulangan mereka kalau tak silap 40, keuntungan bersih 40 juta US dollar setiap tahun. 40 juta US dollar keuntungan kerajaan Arab Saudi daripada jemaah haji yang datang. Sebab dulu 3 juta mari. Tengok berapa, kalau kira setiap jemaah haji berapa kena bayar? Minta maaf, kalau kita orang Malaysia nak pergi sana, berapa kena ada? 20,000. Minta maaf, paling sikit berapa? 12,000. Tabung haji 12,000. Hak ni hak biasa. Cuba tengok orang atas. Saya pernah dengar seorang sahabat saya bayar 25. Ada 100,000 sampai. Allahu Akbar. Tak apalah, kita ambil hak maksimum, hak middle. Orang biasa belanjalah 20,000. Rakyat Malaysia 20,000 ringgit, yang ni dalam US dollar 5,000 US. Katakanlah setiap seorang Muslim akan belanja 5,000 US dollar kali 3 juta, berapa? 18 bilion pula masukkan, duit masuk. Banyak. Sebab tu Saudi sebenarnya dia terjejas bila terpaksa ikut WHO. Banyak kerugian yang besar. Sebab tu Saudi sebenarnya, minta maaf, dia wallahu a'lam bila buat Masjidil Haram ni bukan wallahu a'lam bukan kerana Allah semata-mata, tapi ada keuntungan dan pulangan. Sebab tu bila mereka buat salat jarak, mereka ditekan oleh ulama yang belum masuk, dimasukkan dalam penjara. Ada ulama yang tidak ditangkap lagi, mereka tekan. Arab Saudi buat salat rapat semula, lepas tu jarak, lepas tu sekarang ni dia buat rapat tapi tak heboh. Dia buat rapat balik alhamdulillah, tapi dia tak heboh. Jadi saya nak bagi tahu, jangan kita menjadikan negara, jawatan, kedudukan orang sebagai rujukan kurnia dia ni baik. Wallahu a'lam. Kita tak tahu niat mana-mana orang. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Adakah kamu menjadikan kedudukan dan martabat orang yang bagi makan minum kepada jemaah haji Arab musyrikin? Adakah kamu menjadikan orang yang membina dan menjaga Kaabah sama tahap dengan orang yang sayang Allah dan Rasul dan berjuang dengan Rasulullah? Allah kata, la yastawun, tidak sama. Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apakah ukuran untuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala terima. Tengok ayat 20 surah Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun.
rupanya orang yang paling tinggi di sisi Allah, orang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat. Wallahi adik-adik, tak akan jumpa seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan jumpa. Alladzina amanu wa hajaru, berhijrah, tinggalkan tanah air tu. Jangan ingat senang tinggalkan tanah air. Jangan senang. Sangat susah. Siapa sanggup tinggalkan Malaysia? Minta maaf. Siapa sanggup? Saya tak sanggup. Walaupun saya orang luar, tapi saya dah sayang negara ni. Kecuali kalau betul-betul ada sebab yang mustahak. Kalau kata negara kita langsung tak ada salat, memang negara ni dah tak ada dirikan salat, baru kita berhijrah. Tapi di negara Islam, insya-Allah. Walau bagaimanapun, bila orang kata, ustaz kita nak berhijrah tinggal Malaysia, jangan. Saya kata jangan. Yang ini terlalu melampau. Sebab Alhamdulillah, kita kena ingat, pemerintah kita masih Islam, polis kita Islam, tentera kita Islam, hatta ahli jawatan kuasa, parti kita pun Islam juga, walaupun mereka banyak seleweng. Jangan kita fikir nak berhijrah. Kita kena tegakkan agama Allah, walaupun dalam kelompok yang kecil. Jangan melakukan kesalahan rakyat Syria dulu. Antara kesalahan umat Islam di Syria, terus nak keluar. Sedangkan Syiah di Syria, Syiah Batiniyah Nusairiyah, hanya 9% sahaja. 9%. Syiah Nusairiyah 9%. Sunni di Syria 91, kalau 89%. Tapi bila umat Islam Sunni takut dan ada ulama kata berhijrah, keluar. Kenapa berhijrah? Tak payah provok, tak payah bergaduh, duduk tegakkan hukum Allah. Sebab itulah tuan-tuan, nasihat orang yang dengar saya, jangan tinggalkan Malaysia, tegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan dalam kelompok yang kita mampu. Tak payah kita nak provok, nak lawan kerajaan, tapi kita ajak orang yang nak salat rapat, kita ajak dia. Di surau kecil jadi. Tapi kalau kita terus fed up, putus asa, Malaysia tak boleh harap, jangan. Sebab inilah yang musuh Islam nantikan. Dia nak kita umat Islam di Malaysia fed up dengan pemerintah kita yang jual agama. Dia nak kita fed up dengan ahli politik yang telah buta pelik agama. Dia nak kita fed up dengan mufti. Kita nasihat mufti, nasihat orang yang atas ni, tapi kita tak perlu nak melawan ataupun kita buat perkara yang mencetuskan berbalahan. Kemudian kita kembali kepada zaman bila berlaku dua parti, lepas tu dua masjid berasing, lepas tu bergaduh. Tak payah. Kita sampaikan kebenaran. Masyarakat bila sedar, insya-Allah, masyarakat sayang salat, pemerintah pun akan akur dan akan malu bila tengok masyarakat. Tapi sebenarnya masyarakat kita pun tak main peranan. Semalam saya semayang kat satu surau, dah lah surau kecil, di satu mall. Saya jumpa orang, saya kata orang kenal. Oh, Ustaz Muhib. Saya kata jangan nak cakap Ustaz Muhib. Nak bergambar dengan saya, main sembahyang rapat. Nak bergambar rapat, sembahyang jalan. Apa benda ni? Ustaz, siap kepit lagi, mujuk. Kepit lagi nak bergambar. Saya kata nak bergambar, nanti, salat dulu. Salat rapat. Okey Ustaz, baik. Alhamdulillah. 3 orang kesian, mereka sakit lutut. Tak apa, kita saf rapat, luruskan saf, kursi duduk belakang. Bila duduk je lah. Tak apa, dalam Islam ada kemudahan untuk duduk. Sakit lutut, nak salat dalam keadaan tidur pun boleh. Bila sakit dan perlu, bukan macam yang kita ditipu oleh mufti dan ustaz-ustaz yang jual agama. Bila kata mereka salat pun tak perlu. Salat dalam keadaan tidur ada hadis sahih, hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Ada hadis sahih. Dia kata Rasulullah, kalau aku tak mampu nak salat berdiri, Rasulullah kata salat duduk. Ada hadis. Kita ikut sunnah Rasulullah. Jadi bila orang nak mari sembahyang, kita sembahyang rapat. Tiba-tiba bila kita dah start nak habis salat, mari orang luar masuk sembahyang jemaah, tapi apa jemaah dia? Sembahyang duduk jarak pula. Apa benda ni? Nampak kami sembahyang rapat? Rapatlah saf. Masyarakat telah biasa dan selesa dengan keadaan begini. Barakallahu fiik. Okey. Taib. Barakallahu fiik. Maksudnya jazakallahu khair. Maksudnya salat dalam keadaan baring. Kalau ada sakit, baring menyengging. Contoh, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dia ada penyakit bawasir.
Maka dikata Rasulullah, aku tak mampu untuk dirikan salat dalam keadaan duduk. Rasulullah kata, salli ala jambik, ala jamb, yani menyengging. Kalau kita ada sakit tak apa, boleh sembahyang. Ada kaifiyah, ada cara dia. Ada cara dia. Tapi memang kita nampak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas mengenai salat dalam keadaan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas, rakiba ala farasihi fawaqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari baginda menunggang kuda, baginda jatuh. Fajuhisha jambuh. Rasulullah sakit ni semua luka. Qal fa shalla qa'idan. Rasulullah sembahyang duduk. Dalam hadis sahih Bukhari. Jelas insya-Allah. Shalla qa'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk. Masuk sahabat, fa sallu qiyaman. Sahabat pun masuk, mereka sembahyang dalam keadaan berdiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur. Qala alaihi salatu wassalam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Fa idza shalla qiyaman fasallu qiyama." وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا. Ada khilaf dalam isu ni, saya tak nak masuk. Rasulullah SAW kata imam dijadikan imam supaya diikuti, bukan kurang pula jadi lebih pandai. Kalau imam solat berdiri, kamu solat berdiri. Kalau imam rukuk, baru kamu rukuk. Kalau imam sujud, kamu sujud. Sebab imam dia menjadi ketua. Ada hadis sahih Bukhari, وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا. Kalau imam sembahyang duduk, jemaah kena ikut. Tapi ni ada khilaf. Ada ulama kata tak boleh. Wallahu alam, saya tak nak masuk bab ni. Sebab dia bab fiqh dan bukan tajuk kita hari ni. Jelas insya-Allah. Jadi yang saya nak sampaikan hari ni insya-Allah dalam kuliah ini yang kita nak habis, masjid paling utama sekali mesti didirikan atas at-taqwa, takut kepada Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahabbu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu." Masjid yang didirikan atas asas takwa, Allah Subhanahu wa taala lebih sokong dan suka untuk didirikan. Dan untuk mengetahui semua kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kelebihan yang besar, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Setiap tempat di atas muka bumi ini dijadikan masjid, tempat sujud dan tempat bersih. Manakah tempat yang dilarang untuk dirikan salat? Al-maqabir wa marabidul ibil. Ada beberapa hadis. Kubur tak boleh jadikan tempat salat. Tempat kotor, yakni tandas, tak boleh. Wa marabidul ibil, tempat orang pelihara unta. Ni antara tempat yang dilarang untuk dirikan salat. Tapi tempat lain semua boleh jadi masjid. Semua boleh jadi masjid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita umat Islam untuk dirikan salat sentiasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati pemimpin-pemimpin kita supaya merapatkan saf balik. Kita tak akan putus asa insya-Allah. Sebab Malaysia negara Islam insya-Allah, dan ada harapan untuk umat Islam akan betulkan keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada pemimpin kita supaya mereka sayang agama Allah. Dan kena ingat, kalau kita orang yang jual agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan kita dengan haluan yang kita telah ukir masing-masing. Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Surah Nisa. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dapat petunjuk dan tahu ilmu hadis, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ikut selain jalan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia dengan jalan yang dia ukur ataupun jalan yang dia pilih. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wala haula wala quwwata illa billah.